Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya perasan di ruangan komen, di ruangan TikTok, ahlan Ira, Haifa dan juga Alex serta semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Di ruangan FB, ahlan Fatimah Az-Zahra, Fatimah Samsuddin, Siti Amni, Ita Arifin, Liza Zul, kemudian Ayu Hafiz, Abdul Rahman, Nurmadilah Yasin, Rosni Kasa dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita melakukan perkara yang paling penting terlebih dahulu. Kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Mazna Abu Bakar, Haji Razai, Al-Fakir Anani, Abdul Rahman dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Pada pagi ini kita nak meneruskan pembacaan hadis-hadis, riwayat-riwayat daripada kitab Jami' dan Sunan At-Tirmizi, hadis dan riwayat yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada muka surat dalam cetakan kitab saya, muka surat 172. Muka surat 172, bab yang ke-50. Pada bab yang ke-50 menceritakan berkenaan tentang seseorang yang telah solat fardu bersendirian. Dia dah solat fardu, contohnya Zuhur, dia dah solat dah. Dan kemudian dia mendapati ada jemaah yang menunaikan solat fardu. Maka apa yang patut dibuat? Maka dibawakan hadis, dibawakan riwayat berkenaan tentang perkara tersebut. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan ar-rajul, seseorang yusalli wahdah, yang telah menunaikan solat fardu bersendirian, thumma kemudian yudriku, dia mendapati al-jamaah, adanya pada waktu itu solat fardu secara berjemaah. Maka apa yang patut dilakukan? Kalaulah dah solat, boleh tak nak solat kali kedua? Boleh ke dipanggil solat i'adah ketika mana dah solat bersendirian kemudian mendapati ada jemaah untuk solat fardu yang sama? Maka untuk itu
kita lihat dulu kepada Arafah. Para pelajar boleh cek kepada Arafah pada baris yang ke-2, 4, 6, 7. Bayanul madhahibi fi mas'alatil bab. Penerangan pandangan para ulama mazhab daripada sudut tajuk bab yang kita baca tadi. Adakah boleh untuk melakukan solat i'adah, mengulang balik solat fardu yang kita telah solat? Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, man shalla munfaridan, barang siapa yang telah solat bersendirian, thumma wajadal jama'ah, kemudian dia mendapati ada solat dilakukan secara berjemaah, solat fardu yang sama, yu'idu, maka dia boleh untuk mengulangi kelima-lima waktu solat tersebut. Sama ada solat fardu subuh, dia boleh ulang balik. Sama ada zuhur, asar, maghrib, isyak, dia boleh untuk ulang balik. Maka solat yang kita solat pertama akan dianggap sebagai solat fardu, dan solat kali kedua akan dianggap sebagai solat nafil dan sunat. Kemudian baris bawah dia, wa qala Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas punya pandangan, la yu'idul maghrib wal fajar. Ada dua solat yang tidak boleh ulang, iaitu solat subuh dan juga solat maghrib. Yang lain boleh ulang. Sementara Imam Abu Hanifah berkata, la yu'idu, tidak boleh ulang solat kecuali, la yu'idu, tidak boleh ulang kecuali hanya zuhur dan isyak sahaja yang boleh untuk diulang. Maka apakah hadis yang ada berkenaan tentang perkara ini? Jom kita lihat. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء وقال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته. Daripada Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji baginda, haji yang Nabi lakukan pada tahun 10 Hijrah. Fasallaitu ma'ahu, maka aku telah menunaikan solat bersama dengan baginda Nabi, solat subhi, solat fardu subuh, fi Masjidil Khaif, pada Masjidil Khaif yang berada di Mina. Masjidil Khaif terletak dan berada di Mina. Maka beliau telah solat subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan solat fardu subuh, in harafa, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada waktu itu beredar. Nabi pun bergerak pergi. Fa idza huwa, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan rajulaini, dua orang sahabat, fi ukhral qaum, yang berada pada penghujung rombongan. Pada waktu Nabi terserempak ada dua orang yang mana tak solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yusalliya ma'ahu, mereka berdua ini tidak solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alayya bihima, bawakan mereka berdua berjumpa aku. Alayya bihima, bawakan kedua orang tersebut berjumpa dengan aku. Faji'a bihima, maka dibawakan kedua orang sahabat tadi. Tur'adu, dalam keadaan menggeletar, menggigil. Faraisuhuma, mereka punya bahu, mereka punya tengkuk pada waktu itu menggigil. Farais, apakah maksud farais? Minta cek akan sahara. Apakah maksud farais? Ai turjafu. Tur'adu maksudnya turjafu, menggeletar. Uruk, urat. Raqabatuhuma, yang terletak pada waktu itu di tengkuk mereka, minal khauf, kerana takut. Mereka takut. Kenapa Nabi panggil? Maka pada waktu itu menggeletar urat yang berada di tengkuk, maksudnya kedua orang sahabat ini berada dalam keadaan risau dan takut. Faqal, maka Nabi bertanya, ma mana'akuma, apakah yang menghalang kamu berdua, an tusalliya ma'ana, untuk tidak solat bersama dengan kami? Apa yang menghalang kamu berdua untuk solat bersama dengan kami? Faqala, maka kedua orang sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah,
inna kunna qad sallaina, sesungguhnya kami telah menunaikan solat fi rihalina, di kemah-kemah kami. Qal, maka sabda Nabi, fala taf'ala, maka janganlah kamu berdua buat lagi. Idza sallaituma, apabila kamu berdua telah solat, fi rihalikuma, pada kemah-kemah kamu, thumma ataituma, kemudian kamu mendatangi masjidah jama'atin, masjid di mana berlangsungnya solat fardu berjemaah, fasalliya ma'ahum, maka solatlah sekali lagi bersama dengan jemaah tersebut. Fa innaha, maka sesungguhnya solat kali kedua tersebut, lakuma, untuk kamu berdua, nafilatan, akan menjadi sebagai nafil. Maka jelas kalau para pelajar lihat kepada halaya, gariskan apakah maksud halaya, maka disebut tasrihum biqauni thaniyah nafilah. Dalam hadis ini jelas bahawa solat yang kedua akan menjadi nafilah. Maka ini perbahasan berkenaan tentang solatul i'adah, mengulangi solat fardu. Maka daripada hadis ini Nabi SAW menyuruh kedua sahabat tadi, walaupun dah solat, ketika mana bertemu dengan jemaah di sesuatu masjid, maka pada waktu itu solatlah sekali lagi. Nescaya pada waktu itu akan mendapat pahala sunat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis-hadis daripada kitab Jami' Tirmizi dengan hadis dan juga terjemahan ringkas. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan terjemahan, boleh ambil di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, di dalam bab ini ada hadis dan riwayat yang lebih kurang sama daripada sahabat-sahabat yang lain. Lalu tadi perawinya adalah sahabat Nabi yang bernama Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu. Daripada siapa? Daripada Mihjan, daripada Yazid bin Amir radhiyallahu anhuma. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu adalah hadis hasan sahih, dan ianya adalah kata-kata lebih daripada seorang ahli ilmu, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq bin Rahway. Qalu, para ulama ini mereka berkata, idza shalla ar-rajulu wahdah, apabila seseorang itu telah solat bersendirian, thumma, kemudian, adrakal jamaah, mendapati adanya jemaah, solat berjemaah yang didirikan, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yu'idu, boleh melakukan i'adah, boleh mengulangi as-salawati kullaha, ke semua waktu solat tersebut, sama ada ianya subuh, zuhur, asar, maghrib ataupun isyak, dia boleh melakukan solat i'adah, dia boleh ulang balik solat tersebut. Dia boleh mengulangi ke semua solat tersebut fil jamaah, secara berjemaah. Wa idza shallal maghrib, wa idza shallal rajulul maghrib, dan apabila seseorang itu telah menunaikan solat fardu maghrib wahdah, secara bersendirian, thumma, kemudian, adrakal jamaah, mendapati adanya solat berjemaah, qalu, maka mereka berkata, fa innahu yusalliha ma'ahum, maka sesungguhnya orang tersebut boleh solat ulangan, boleh mengulangi solat bersama dengan jemaah tersebut, wa yashfa'u bi rak'ah, dan menggenapkan empat. Ini ada satu pandangan juga. Wallati shalla wahdah, dan apa yang dilakukan solat bersendirian, solat yang pertama, hiyal maktubah, itulah yang dikira sebagai solat fardu, dan solat yang kedua akan dikira sebagai nafil. Maka daripada sini kita belajar bahawa dalam mazhab Syafi'i boleh melakukan solat i'adah pada kesemua fardu solat. Apabila kita berjumpa dengan jemaah, apabila pada waktu itu apapun yang mana menjadikan lebih baik untuk mengulangi solat fardu tadi, maka ianya diharuskan dan dibenarkan.
Kemudian dalam pada baris pada hadis tadi, bukan pada hadis, pada penerangan Imam Tirmizi tadi, bahawa kalau solat maghrib maka kena jadikan 4 rakaat. Tetapi itu berbeza daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak perlu solat sama 3 rakaat. Sebab itu kita lihat pada Arafah baris yang kedua, maka dalam mazhab Syafi'i tasihun nafilah witra, maka ada solat sunat walaupun 3 rakaat, maka 3 rakaat tersebut dikira sebagai sunat. Maka dalam mazhab Syafi'i boleh mengulangi solat fardu secara i'adah, secara ulangan, dan ianya akan dikira sebagai solat nafil, solat yang kedua. Dan ini dalil-dalilnya. Bab yang ke-51 berkenaan tentang boleh tak dekat sesuatu masjid nak melakukan jemaah yang kedua. Contoh, dekat Masjid Al-Ikhlas, Seksyen 13 Shah Alam contoh, telah selesai solat fardu secara berjemaah bersama dengan imam. Ada kelompok yang lain yang pada waktu itu datang kemudian, dan kemudian nak buat jemaah kedua. Adakah boleh ataupun tidak? Maka ini perbahasan yang dibawa. Para ulama yang terdahulu mereka mengatakan tidak boleh sebab dah selesai solat fardu dekat situ. Namun amalan pada zaman kita, fatwa pada zaman kita, ianya adalah boleh. Lalu sebab itu Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan al-jama'ati fi masjid, melakukan solat berjemaah di suatu masjid, qad sulliya fihi, telah ditunaikan solat berjemaah padanya marratan sekali. Dah selesai dah solat jemaah kat masjid tersebut, boleh tak nak buat jemaah kali kedua kerana lambat ataupun perkara yang lain? Maka di sini ada hadis tentang tersebut. Jawapannya pada waktu itu adalah boleh. Cumanya ada pandangan-pandangan yang lain. Riwayat 215, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abdatu an Sa'id bin Abi Arubah an Sulaiman an-Naji an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala jaa rajulun, telah datang daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun, telah datang seorang sahabat, wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai menunaikan solat fardu secara berjemaah bersama para sahabat. Faqala, maka bila Nabi nampak ada seorang sahabat ni baru datang, maka pada waktu itu dia terlepas solat berjemaah. Faqal, maka Nabi bersabda, ayyukum, siapakah di antara kamu yattajiru, yang ingin untuk beroleh keuntungan. Yattajiru daripada tijarah, yang ingin untuk beroleh keuntungan. Ada tak yang nak dapat keuntungan? Seolah-olah macam pada waktu itu dengan bantu sahabat ini, dia pun akan dapat pahala ganjaran. Maka sabda Nabi, ayyukum yattajiru, ada kat Sahara, boleh gariskan para pelajar, iaitu minat tijarah. Maka Nabi bertanya, ada tak yang ingin beroleh keuntungan? Ala hadza, untuk membantu orang ini, untuk membantu sahabat ini solat berjemaah. Lalu sebab itu walaupun kita dah solat, kalaulah ada seorang tu dia baru datang dan pada waktu itu dia bersendirian, maka offer kepadanya kalaulah dia nak solat berjemaah. Kerana pada waktu itu membantu dia, daripada dapat 1 pahala, dapat 27 pahala. Dan ianya adalah keuntungan yang berlipat kali ganda. Sebab itu di sini pun Nabi sebut, ada tak yang ingin beroleh keuntungan bersama dengan orang ini? Faqama rajulun, maka bangunlah seorang lelaki, gariskan dekat qawata, pada baris yang kedua qawata. Siapakah lelaki ini? Kata para ulama, ianya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Al-Hasanul Basri. Maka pada waktu itu disebutkan beliau adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun bangun, wa shalla ma'ahu, dan solat bersama dengan sahabat yang baru tiba tadi. Maka ini dalil. Jawapan dia, adakah boleh nak solat berjemaah kali kedua dan kali keberapa setelah selesai solat berjemaah kali pertama? Jawapannya adalah boleh.
Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, di dalam bab ini adanya riwayat-riwayat yang seumpamanya daripada Abu Umamah Al-Bahili, Abu Musa Al-Ash'ari, Hakam bin Umair radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Sa'id adalah hadis yang hasan, wa huwa qawlu ghairi wahid, dan inilah pandangan lebih daripada seorang ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan lain-lain daripada tabi'in. Mereka berkata, la ba'sa, tidak mengapa untuk la ba'sa an yusalliyal qawmu jama'atan, tidak mengapa untuk sesuatu kelompok manusia solat berjemaah fi masjidin, pada masjid yang telah ditunaikan solat fardu padanya, tak ada masalah. Dan inilah pandangan Ahmad dan juga Ishaq serta sebenarnya Imam Syafi'i. Wa qala akharun, dan ada yang berkata daripada kalangan ahli ilmu, yusalluna furada, lebih baik solat sendiri-sendiri. Ini pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Malik bin Anas, dan ada Imam Tirmizi mengatakan pandangan Asy-Syafi'i, yakhtarun, mereka memilih lebih baik solat bersendirian sebab dekat masjid tu dah selesai jemaah. Namun yang lebih tepat, pandangan Syafi'i mengatakan adalah boleh untuk mendirikan jemaah yang lain walaupun jemaah yang awal yang pertama telah selesai ditunaikan berdasarkan hadis yang kita baca. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Bab yang ke-52, bab maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang fi fadlil isya'i wal fajri jama'ah, pada kelebihan menunaikan solat isya' dan solat subuh secara berjemaah. Ada kelebihan tambahan, kelebihan ekstra. Allahumma salli ala habibina Muhammad. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن أبي أمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal isya'a, barang siapa yang hadir solat fardu isya' fi jama'atin, secara berjemaah, kana lahu, maka adalah untuknya qiyamun nisfi lailah, pahala melakukan solat separuh malam. Seolah-olah dia telah beribadah separuh malam kalaulah ada yang tunaikan solat isya' secara berjemaah. Wa man shallal isya'a, barang siapa yang menunaikan solat fardu isya' wal fajra, dan fajar, fi jama'atin, secara berjemaah. Dua-dua dia solat secara berjemaah, isya' dan juga fajar. Sabda Nabi, kana lahu ka qiyami lailah, maka adalah untuknya pahala seolah-olah telah solat sepanjang malam, beribadah sepanjang malam. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, lalu jelas hadis tadi, kalaulah solat isya' dapat pahala separuh malam, kalaulah solat isya' dan subuh dapat pahala pada waktu itu seolah-olah beribadah seluruh malam. Berkata Imam Tirmizi, hadis Uthman bin Affan adalah hadis yang hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini daripada sanad yang berbeza, daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, daripada Uthman radhiyallahu anhu secara mauquf, maksudnya berhenti setakat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tidak disambungkan kepada Nabi. Dan telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Uthman bin Affan secara marfu', secara terus sampai kepada Nabi SAW juga. Riwayat 217. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Dawud bin Abi Hind an al-Hasan an Jundab bin Sufyan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man shalla subha, barang siapa yang menunaikan solat fardu subuh, fahuwa, maka dia berada fi zimmatillah, di dalam perlindungan Allah. Di dalam perlindungan Allah. Barang siapa yang solat subuh, maka dia berada di dalam perlindungan Allah. Maka Allah bagi amaran, fala tughfirullaha fi zimmatih
lihat kepada Sahara. Apakah maksud tughfiru? Maka pada waktu itu janganlah kamu melanggar, mencabuli pada waktu itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya binasa. Allah jamin keselamatan orang yang solat fardu subuh. Maka Nabi bagi amaran fala tughfiru, maka janganlah kamu mencabuli, merosakkan jaminan yang Allah telah berikan untuk orang tersebut. Maka ini kelebihan yang kedua, solat fardu subuh secara berjemaah. Riwayat yang ke-218, wa bi ilaihi qala hadatsana Abbasun al-Anbari qala hadatsana Yahya bin Katsir Abu Ghassan al-Anbari an Ismail al-Kahhal an Abdullah bin Aus al-Khuzai an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir, berilah khabar gembira, al-masya'in, kepada orang yang berjalan, fi dhulami, di dalam kegelapan, ilal masajid, menuju ke masjid-masjid, bin nuri tami yaumal qiyamah, mereka akan beroleh pahala yang sempurna pada hari kiamat. Maka siapa yang berjalan ke masjid pada waktu gelap, subuh dan isyak, maka pada waktu itu Nabi berikan khabar gembira, pada hari kiamat yang gelap gelita, dia akan beroleh cahaya yang sempurna. Allahu Akbar. Maka ini kelebihan solat fardu isyak dan juga fardu subuh secara berjemaah. Bab yang ke-53, maka kata Imam Tirmizi, babu ma jaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan fadlis saffil awal, kelebihan solat di saf yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan saf yang pertama? Maka ada beberapa pendapat. Lihat kepada Arafah. Arafah baris yang kelima. Maka ada yang mengatakan humul awwaluna dukhulan al-masjid. Orang yang mula-mula sampai dikira seolah-olah saf yang pertama. Namun yang lebih kuat adalah orang yang paling hampir dengan imam. Humul muttasiluna bil imam. Orang yang paling hampir dengan imam, maka itu dikira sebagai saf yang pertama. Maka saf yang pertama pun ada hadis yang datang menceritakan kelebihan dia. Maka Imam Tirmizi kongsikan di sini. Riwayat 219. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal, sebaik-baik saf orang lelaki, awwaluha, adalah yang paling awal, yang paling depan. Sebab orang lelaki dituntut untuk berada dekat dengan imam, bukan menjauhkan diri daripada imam. Maka sebaik-baik saf adalah saf yang paling hadapan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarruha, dan seburuk-buruk saf lelaki, akhiruha, adalah yang paling akhir. Wa khairu sufufin nisa, sementara wanita digalakkan untuk berada di belakang. Maka sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang paling depan. Maka sebab itu daripada hadis ini Nabi nak memberikan gambaran yang lelaki dituntut untuk solat paling dekat dengan imam, iaitu pada saf yang pertama, dan kelebihannya adalah berlipat kali ganda. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis yang lebih kurang sama. Riwayat Jabir, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Ubay bin Ka'ab, Aisyah Ummul Mukminin, Irbad bin Sariyah, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Riwayat 220. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya, nak menerangkan kadangkala bahawa sesuatu sanad itu adalah sedikit lemah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yastaghfiru, baginda berdoa memohon keampunan, lis-saffil awal, untuk orang yang solat di saf yang pertama, thalatha, sebanyak 3 kali. Nabi mendoakan untuk orang yang berada di saf yang pertama. Walithani marrah, dan untuk orang yang berada di saf kedua, Nabi hanya berdoa untuk mereka sekali. Dan untuk yang berada di saf pertama 3 kali. Maka sebab itu kita dituntut untuk
bersegera berada pada saf yang pertama. Sehingga kan dalam hadis yang ke-222 disebutkan sabda Nabi SAW, laula nas, lau anna nasu ya'lamun, kalaulah manusia mengetahui ma fin nida, kelebihan dan manfaat yang ada pada orang yang azan. Apa kelebihan dia? Wasaffal awal, dan orang yang berada di saf awal, apakah kelebihan dia? Kalaulah manusia tahu. Thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk berada di saf yang pertama ataupun azan, illa an yastahimu alaih, kecuali mereka sanggup untuk melakukan undian. Jomlah kita undi siapa yang nak solat saf pertama, sebab terlalu ramai semua berebut-rebut saf yang pertama. Nescaya manusia akan pada waktu itu buat undian untuk dia dapat solat di saf yang pertama. Besar kelebihan untuk lelaki yang solat di saf yang pertama. Lastahamu alaih, nescaya mereka akan buat undian. Apakah maksud undian? Zaman dulu kebiasaan orang Arab, mereka pada waktu itu ada anak panah dan busur panah. Dan pada waktu itu mereka buat undian melalui cara tersebut. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معد قال حدثنا مالك تحويل وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ما جاء في إقامة الصفوف, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan iqamatis sufuf, mendirikan saf. Apakah maksud mendirikan saf? Menjaga, melurus dan merapatkan saf. Kita akan baca bagaimana Nabi SAW menegaskan penting untuk meluruskan saf. Bahkan Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, dia ada upah orang, ada orang yang memeriksa setiap saf agar saf tersebut lurus. Maka dibawakan hadis berkenaan tentang mendirikan saf. Okey, maka baca Arafah baris yang keempat. Wal i'tibaru fi taswiyah apa yang diambil kira untuk meluruskan saf adalah daripada sudut pada waktu itu tumit. Tumit yang pada waktu itu kena lurus, bukan jari jemari depan. Okey. Kemudian apa disebutkan, dan apa yang berada di dalam riwayat Bukhari, min ilzakil ka'ab, perlu untuk pada waktu itu tumit, bertemu tumit dengan jemaah sebelah. Maka itu bukanlah maksudnya secara hakikat, wal hala annahu min mubalaghatir rawi, tetapi itu adalah gambaran yang dinukilkan oleh perawi. Saf perlu rapat, tapi tidaklah semestinya sampai tumit bertemu dengan tumit. Bukanlah begitu. Kemudian disebutkan di sini, maka di dalam berdiri dua baris selepasnya, maka di dalam berdiri, maka pada waktu itu berapakah kadar yang patut seseorang itu berdiri antara dua kaki dia. Maka dalam mazhab Syafi'i pada waktu itu menyebut jarak antara dua kaki kita adalah jaraknya pada waktu itu jarak sejengkal. Maka tidaklah terlalu terbuka besar, maka jarak sejengkal sahaja. Sementara Imam Abu Hanifah berkata pada waktu itu jarak antara dua kaki kita adalah qadra arba' asabi'. Pada waktu itu kadar 4 jari yang berada di tengah kedua kaki. Jom kita lihat hadis berkenaan tentang mendirikan saf. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Simak bin Harb an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Nabi SAW yusawi, meluruskan sufufana, saf-saf kami. Fakharaja yauman, pada satu hari Nabi telah keluar. Fara'a rajulan kharijan sadruhu anil qaum, maka Nabi telah melihat seorang lelaki dadanya terkedepan berbanding dengan sahabat yang lain. Maksudnya dia punya saf tak lurus, dia terkedepan berbanding dengan saf. Maka Nabi SAW menegur seraya bersabda, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kamu meluruskan saf-saf kamu, aw la yukhalifannallahu, ataupun kelak Allah akan menukar baina wujuhikum, wajah-wajah kamu. Apakah maksud menukar wajah?
Maka boleh lihat kepada Syekhah, ada pandangan menyebut yang pertama, ianya pada waktu itu memang betul-betul wajah ditukar. Itu pandangan pertama. Yang kedua, pada waktu itu menyebut wajah ditukar di hari akhirat. Ada pandangan yang ketiga, ianya sekadar bahasa kiasan berkenaan tentang hati yang tidak bersatu, hati yang manusia yang bergaduh. Pandangan yang keempat, boleh lihat pada Sahara, baris yang ketiga. Maka maksudnya adalah ghayatut tahdid wa taubih. Pada waktu itu Nabi beri amaran, jangan bila solat pastikan saf lurus, kalaulah tidak maka Allah akan ubah wajah. Dan kita telah dengar pada waktu itu 4 pandangan apakah maksud dalam hadis ini Allah mengubahkan wajah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Jabir bin Samurah, Bara' bin Azib, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Tirmizi, hadis Nu'man bin Bashir yang kita baru baca tadi adalah hadis hasan sahih. Wa qad ruwiya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, min tamamis salah, termasuk daripada kesempurnaan salat, iqamatus sufuf, mendirikan saf. Apakah maksud mendirikan saf? Memastikan saf lurus. Waruya, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab, annahu kana yuwakkilu rajulan, beliau melantik seseorang bi iqamatis sufuf, untuk meluruskan saf. Pada waktu tu Umar bin Khattab siap lantik untuk ada orang yang meluruskan, memastikan saf lurus. Wala yukabbir, dan Umar bin Khattab takkan mengangkat takbiratul ihram sehingga beliau dimaklumkan sesungguhnya saf semuanya telah sempurna. Itu adalah Umar bin Khattab ambil berat tentang mendirikan saf, meluruskan saf. Riwayat 225 diriwayatkan daripada Ali dan Uthman radhiyallahu anhuma annahuma kana yata'ahadani dzalik. Mereka berdua juga mengambil berat tentang perkara ini dan mereka akan berterusan berkata, istau, pastikan saf lurus, pastikan saf lurus. Dan adalah Ali radhiyallahu anhu berkata, taqaddam ya fulan, orang yang sini ke depan sedikit untuk luruskan saf, dia akan bagi arahan. Ta'akhir ya fulan, orang yang dekat sini belakang sedikit untuk meluruskan saf. Maka ini adalah berkenaan tentang pentingnya meluruskan saf. Riwayat bab yang ke-55, kata Imam Tirmizi, babu maja'a, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan liyalini. Apakah maksud liyalini? Boleh tengok Sahara, ay liyadni minni, hendaklah hampir kepadaku, dekat kepadaku, minkum daripada kamu, ulul ahlami wan nuha, orang yang telah baligh dan orang yang cerdik. Al-ahlam bermaksud baligh. An-nuha terjemahannya adalah cerdik. Maka hendaklah yang besar dan pada waktu itu yang mahir ataupun yang cepat belajar pada waktu itu untuk berada dekat denganku supaya boleh belajar daripada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat babu majaa, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan hendaklah mendekat kepadaku, sabda Nabi, minkum daripada kalangan kamu, ulul ahlam, orang yang telah baligh, wan nuha, dan berakal dan cerdik. Riwayat 226. Wa bi ilayhi qala hadatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami qala hadatsana Yazid ibn Zurai qala hadatsana Khalid al-Hazza an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud an Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, liyalini, hendaklah berada dekat denganku daripada kalangan kamu, ulul ahlami, mereka yang telah baligh, yang dewasa, wan nuha, dan mereka yang cerdik. Thumma allazina yalunahum, kemudian orang yang lain berada berhampiran pada saf yang berikut. Thumma allazina yalunahum, orang yang lain berada pada saf yang berikut. Wala takhtalifu, dan janganlah pada waktu itu bercanggah saf kamu, ada yang ke depan dan ke belakang. Fatakhtalifa, maka akan bercanggah qulubukum, hati-hati kamu. Pastikan saf lurus, sabda Nabi, kalaulah tidak akan bersatunya hati-hati. Wa iyyakum, dan sabda Nabi, berhati-hatilah kamu, wahai syatil aswa, daripada bunyi bising seperti di pasar. Wahai syat, boleh lihat kepada Sahara,
Apakah maksud haisyad? Maksudnya adalah irtifa'ul aswat, membuat bising seperti di pasar. Maka ketika mana dalam masjid, maka pada waktu itu jangan menjerit-jerit, jangan membuat bising. Riwayat yang ke-227, waruwiya, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk berada berhampiran dengan Nabi waktu solat, golongan muhajirin dan ansar, liyahfazu, supaya mereka boleh mengingati cara Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Dan Khalid Al-Hadza perawi, nama penuh beliau adalah Khalid bin Mihran, yukna Abul Manazil, dikenali sebagai Abu Al-Manazil. Kata Imam Tirmizi, aku mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, sesungguhnya Khalid Al-Hadza bukanlah kerana dia menjual kasut. Mahadza na'lan qattu, bukan kerana dia menjual kasut. Al-Hadza maksudnya penjual kasut. Maka kata Imam Tirmizi, bukan dia ni menjual kasut pun. Wa innama kana yajlisu ila hadza, sesungguhnya beliau kerap duduk bersama dengan penjual-penjual kasut. Fanusiba ilaih, maka dia pun diberikan gelaran yang sama, dan perawi yang bernama Abu Ma'syar namanya adalah Ziyad bin Kulayb. Bab yang ke-56, makruh untuk solat di antara tiang-tiang. Ini adalah riwayat berkenaan tentang makruh untuk solat di antara tiang. Maksudnya kalaulah boleh pada waktu itu kita solat pada saf yang tidak ada tiang tengah-tengah, supaya saf tidak dikira sebagai terputus. Namun zaman kita dah menjadi perkara tersebut dah menjadi biasa, dan pada waktu itu tidak lagi diberikan perhatian. Tapi kalau sebahagian tempat kalaulah ada tiang dalam saf, maka saf tersebut akan dikosongkan, kerana makruh untuk solat di antara tiang-tiang. Tapi kalaulah hari Jumaat memang tak boleh, sebab memang terlalu ramai orang. Maka riwayat yang ke-228, wa bi ilayhi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Yahya bin Hani ibn Urwah al-Muradi an Abdul Hamid bin Mahmud qala sallaina khalfa amirin min al-umara. Maka kata perawi yang bernama Abdul Hamid bin Mahmud, kami pernah solat bersama dengan salah seorang pemimpin. Fattarra dan nasu fasallaina baina sariyatain. Maka pada waktu itu kerana terlalu ramainya manusia, maka kami telah solat di antara dua tiang. Falamma sallaina, bila kami selesai solat, berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nattaqi, kami berusaha untuk mengelakkan perkara ini, iaitu solat di antara dua tiang, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pada zaman Nabi, kata Anas, tak solat bila ada tiang. Bila ada tiang kami tidak solat. Maka boleh lihat kepada halaya, maka ianya menunjukkan kepada larangan ataupun makruhnya solat di antara dua tiang. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Qurrah bin Iyas Al-Muzani. Berkata Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik adalah hadis yang hasan sahih dan tidak menyukai, mengatakan makruh sekelompok daripada ahli ilmu untuk membuat saf di antara tiang-tiang. Dan inilah pendapat Ahmad dan Ishaq, wa qad rakhasa qaumun, dan ada sebahagian kelompok mengatakan tiada masalah berkenaan tentang perkara tersebut. Bab yang seterusnya kita sambung kemudian jam 7.40 insya-Allah, berkenaan tentang solat sendiri pada satu saf. Adakah boleh dekat saf yang baru ni kita solat seorang-seorang? Maka insya-Allah kita akan baca kemudian insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.